Dan insyaAllah hari ini kita nak bicara buku yang diterbitkan oleh Transform Publication berjudul Tangisan Umat. Mungkin dalam perbicaraan awal ini, Ustaz boleh berkongsi dengan para pendengar khusus pada malam ini. Apa sebenarnya yang nak dikongsikan bersama dalam buku Tangisan Umat ini? Silakan. Terima kasih Ustaz Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita syukur pada Allah di waktu-waktu malam begini kita dapat mendengar, mendengar IKIM ni. Ini pun satu rahmat yang besar, bukan senang tengah-tengah waktu-waktu malam begini. Jadi sebenarnya buku ni saya pun bukan pandai menulis, saya bukan penulis dan bukan pakar dalam menulis ni. Tapi saya sebenarnya terpanggil untuk menulis ni bila asalnya setiap kali bila saya ceramah mana-mana, termasuk di IKIM juga, dan bila kita balik, bila balik mana-mana kita balik pada kadang-kadang tengah malam, saya beritahu rutin hidup saya. Kalau waktu ceramah memang ceramah lah. Dan kadang-kadang bila balik 9.30 malam, saya buat baca hadis bersama isteri dengan anak-anak sampai pukul 10. Lepas tu pukul 10 saya bagi sedikit masa dalam setengah jam. Saya akan tukar kadang sejam, kadang lebih. Saya pergi jumpa anak-anak muda ataupun mana-mana. Biasa orang muda lah waktu-waktu malam ni. Kalau orang kahwin mungkin teruk saya kan. Jumpa orang muda, dia tengah duduk mengata-ngata tempat, kadang tengah melepak sana, kadang kat rumah yang saya tahu. Saya pun pergilah, banyaklah kawasan rumah saya tu banyak kolej-kolej swasta, pelajar universiti tinggal dekat rumah-rumah sewa. Jadi saya jumpa mereka. Jadi setiap kali bila pergi dan kita bergerak begini, setiap kali kita jumpa dan bila balik tu, kita ada datang perasaan kerisauan yang kita rasa mereka umat ni sangat baik, dan begitu. Tapi kita hari ni termasuk diri kita sangat jauh daripada agama. Jadi sebenarnya saya tulis buku ni sebab bila balik tu kita kadang-kadang bila cakap ada perkara yang kita dapat sampai, kadang-kadang tak dapat sampai. Termasuk di IKIM juga ada perkara yang kita nak cakap, tapi kita waktu masa itu mungkin masa ataupun diri kita sendiri kadang tak terkeluar. Masa itu balik kesedihan pun datang, melihat apa yang kita cerita selalu kisah Nabi dan sahabat. Tapi bila melihat keadaan umat ni begitu jauh dengan Nabi dan sahabat, sangat jauh. Termasuk diri saya sendiri begitu jauh. Kalau kita nak kenang-kenang Islam dulu, mereka sangat sikit, berapa orang je. Dan sangat tak ramai yang kaya macam kita awal-awal Islam. Tapi Islam telah hidup di seluruh dunia dan begitu kuat sehingga kita dapat mengenal Allah ni. Jadi sebab tu, tapi kita ini sangat ramai tetapi kita sangat jauh daripada Allah. Untuk tu saya tulis buku ni sebenarnya, mudah-mudahan saya macam postman je, hantar surat. Saya tak tahu tuan-tuan perempuan kalau baca apa dapat. Tapi ada orang mungkin faham lebih, ada orang lebih faham lebih pada saya. Tapi tujuannya adalah untuk merangsang supaya macam mana kita nak tukar tangisan. Banyak juga orang menangis, tapi menangis sebab kerana benda-benda dunia semata-mata. Dan tangisan begini dia tidak sama nilai dia, dengan tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tangisan sahabat. Sebab tu kita nak rangsang tangisan dan air mata umat ni supaya bertukar menjadi senjata yang kuat untuk menghadapi banjir maksiat yang melanda umat ni. Sebab tu dia kata, biasa orang kaitkan tangisan ni dengan kelemahan, tak ada upaya, sedih, dan orang biasa sangka macam tu lah. Dan banyak tangisan diguna untuk perkara yang remeh dan batin, dosa. Kenapa sedih ni, Dik? Sebab kena tinggal dengan pak u kita. Kalau remaja punya tangisan begitulah. Kenapa sedih je? Tengok kalau anak dara muram muka sebab pak u ditinggalkan dia. Laki sedih kenapa? Sebab apa laki menangis? Girlfriend tinggal, menangis juga mungkin, atau tak menangis, seronok nak cari yang lain. Jadi begitu. Tapi orang dulu mereka menangis, atau kita tengok orang sebenarnya. Kenapa biasa kita menangis? Sebab bila kita telah beri tumpuan fokus pada satu perkara, kita akan menangis untuk perkara itu apa-apa dalam dunia. Kita tengok, saya baru ni pernah tengok satu orang pelajar dapat 3A, 4A, 1B. Dia menangis. Kenapa dia menangis? Tanya kat adik, kenapa menangis? Kakak tu kata biasalah adik 3A, 1B. Tapi dia menangis sebab dia pelajar target kat sekolah tu. Walaupun dia telah berusaha beri tumpuan dekat situ, maka dia menangis sebab tak dapat
Dia telah berusaha kuat. Sebab tu Nabi dan sahabat mereka banyak menangis. Sebab mereka tak dapat menyempurnakan kehendak Allah atas dunia ni. Untuk tu kita kena belajar menangis seperti sahabat. Air mata demi agama ni dapat padamkan api neraka. Air mata demi agama ni akan menguatkan diri kita. Air mata ni buat kita hampir kepada Allah. Sebab tu dalam ada pernah dalam kisah-kisah dalam buku sebahagiannya, antara kata-kata yang tulis juga, bila Raja Rom dulu, Raja Rom macam mana? Bila dia minta laporan tentang sahabat, mereka beritahu mereka ini ialah manusia di waktu siang. Mereka mendakwah manusia kepada Allah, berusaha turun ke padang, menghidupkan agama, menyeru kepada Allah dengan penuh pengorbanan. Dan di waktu malam mereka tak boleh tidur. Laporan tu beritahu. Setiap sahabat beratus orang ni kata laporan bukan Islam, dia kata mereka waktu malam tak boleh tidur. Tidur tu sebagai syarat, buat-buat je tidur tu. Sekejap je tidur, terus bangun. Lantaran mereka mencintai Tuhan mereka, dan hanya air mata dapat madamkan rasa rindu mereka. Untuk tu kita nak berusaha supaya macam mana, mudah-mudahan dengan asbab baca buku ni, kita cuba merangsang setiap orang supaya kita mula menangis demi agama, supaya kita tukar fokus usaha kita, tangisan kita demi agama. Itulah antara tujuan kita tulis buku ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kefahaman begitu. Sebab apa sebenarnya, antara isi-isi dalam buku ni ialah kita, yang pertama dalam tu saya cerita tentang tangisan sebab kita tak tahu nilai Islam. Kita tak tahu nilai Islam yang Allah beri pada kita. Sebab tu kadang-kadang kita pernah tak kita masa sujud dan syukur, wahai Allah, terima kasih kerana beri Islam ni kepada saya. Wahai Allah, terima kasih kerana beri Islam kepada saya. Sebab tu kita kena belajar menangis macam tu. Kalau tak, kita tak tahu daripada mana Allah kutip kita ni dulu. Allah kutip kita ni seolah-olah ni kita daripada mana. Ada orang yang lebih pandai daripada kita. Kadang-kadang kita tengok bukan Islam, akhlak mereka dari segi dunia kadang-kadang lebih lembut, lebih baik daripada kita. Tapi kita dapat mengenal Allah sebagai Tuhan. Allah boleh buat kita lahir pada perut orang bukan Islam dan kita mungkin tidak mengenal Allah. Alhamdulillah kita semua telah Islam, tapi kita masih belum merasai nikmat Islam ni. Kita pernah terima kasih wahai Allah, terima kasih kerana beri Islam pada isteri saya, terima kasih kerana beri Islam pada mak ayah yang saya sayang, wahai Allah, terima kasih kerana beri Islam pada anak-anak saya. Sebab tu orang terdahulu dia menangis demi agama ni, menangis demi agama. Untuk tu kita kena rasa syukur sebab satu orang, walaupun seluruh dunia dia punya, tak ada orang seluruh dunia dia punya, katalah seluruh dunia kita punya, tapi kita tidak mengenal Allah. Dan kita tidak mengenal Allah, seluruh dunia kita punya, tapi kita tidak mengenal Allah, kita akan dihumban dalam neraka buat selama-lamanya. Sebab tu iman ni sangat berharga, walaupun yang paling kecil. Sebab tu kita kena rasa syukur dan terima kasih kepada Allah kerana telah memberi kita nikmat iman ni. Dalam tu kita cerita juga dalam kitab Hilyatul Aulia ni, dalam bab yang pertama, tangisan kerana kita tak tahu nilai Islam. So kita merasai Islam ni dengan sebenarnya. Kata Abdullah ibnu Umar, dia kata bahawa siapa yang ingin meniru, hendaklah ia meniru perjalanan orang yang sudah mati, iaitu perjalanan para sahabat Nabi SAW. Kerana mereka itu adalah sebaik-baik umat ini dan sebersih-bersihnya hati, sedalam-dalam ilmu mereka dan seringan-ringan penanggungan mereka dari segi dunia mereka. Mereka adalah satu kaum yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi para sahabat, dan mereka bekerja untuk menyebarkan agamanya. Setiap sahabat, tak kisah apa kerja jawatan dia, setiap orang bekerja untuk menyebarkan agama. Zaman tu setiap orang bekerja untuk menyebarkan agama. Dia rasa nilai Islam, kita ada benda mahal ni, takkan kita tak nak kongsi dengan orang lain? Ada benda mahal ni, tapi kita sendiri pun tak rasa nilai dia, sehingga ya'udzubillah ada orang Islam yang telah keluar daripada Islam. Masa kita ada buat adalah convention tempat tentu, ada orang yang masih nak, ada yang mereka dengan amalan Islam. Kenapa tinggalkan Islam? Sebab mereka pun tidak nampak lagi nilai Islam. Sebab tu zaman sahabat, kalau orang yang betul-betul memahami agama yang bersama Nabi daripada awal pengorbanan demi agama, menikmati agama ni, mereka tak akan murtad. Mereka tak akan murtad. Sebab apa? Sebab mereka faham nikmat Islam ni. Nikmat Islam begitu besar. Sebab tu baru saja teringat ni, baru kawan kita ada seorang, dia duduk dekat dia belajar dekat kawan-kawan baik ni dekat Australia. Dia duduk kat Australia, dia masuk Islam macam mana? Daripada kakak dia. Kakak dia mencari, dia kata hidup dia tak ada nikmat. Kakak dia seorang yang sangat baik. Maksud baik ni, dia orang yang mencari suatu makna kehidupan ni. Dia pergi sana, dia pergi mata-rata nak cari makna Islam. Bukan makna Islam, makna kehidupan. Nak cari bahagia, nak cari sesuatu benda yang memenuhi hati dia. Tadi rasa kosong dia. Dia telah tukar lebih kurang dekat 6 agama. 6 agama, tukar. Saya baru jumpa dia baru ni kawan saya. Lupa dia macam mana, tapi dia masuk Islam. Yang kakak dia ni, satu hari dia pergi tengok kat kedai makan.
Ada orang Islam sebab dia pakai jubah tengah duduk kat kedai makan. Comel, handsome sikit, bukan sebab handsome lah. Ada janggut sikit, lepas tu dia duduk kat situ. Sekali dia tengok ada orang nak makan, dia bagi orang lain duduk makan. Dan dekat IQ selalu baca hadis beritahu setiap menolong orang sedekah, mengalihkan satu perjalanan sedekah. Jadi bila dia tengok orang tu nak duduk makan, dia kata tak apa duduk. Dia tak ready makan, dia bagi orang tu duduk. Orang tu pun heran, dia duduk mana? Punya tak apa, dia pergi lu buat macam dia kata dia tak nak makan. Jadi dia faham tengok orang tu berdiri dan nampak muka orang tu nampak senyum dan relax, tak marah apa-apa. Kita kalau tempat makan berebut tempat makan. Jadi dia bagi orang lain duduk. Lepas tu yang perempuan tadi, dia tengok rupanya orang Islam macam tu sekali, sanggup bagi orang lain duduk tempat makan. Dia akhlak orang Islam. Jadi dia mula masuk Islam. Dan kawan saya tak nak masuk Islam. Kakak dia dakwah mak dia dakwah suami dia. Last sekali dia dah risau, adik dia tak nak. Last sekali adik kata boleh berdebat dengan dia punya padri dia. Last sekali berdebat dan dia mula masuk Islam. Jadi kita nak cerita ialah bagaimana wanita tadi bila dia masuk Islam, dia tak tukar-tukar agama dah. Sehingga hari ni dia sangat menikmati Islam. Dia boleh ajak adik dia boleh ajak mak ayah dia. Sebab Islam ni satu nikmat. Sebab tu Abu Bakar Siddiq, dia telah ajak 9 orang dalam masa 2 hari Islam. 9 orang dalam masa 2 hari Islam. Jadi kita kalau kita duduk dan termenung, ya Allah, jahilnya kita ni tidak menikmati Islam ni. Kita begitu gelap hati, kita tak nampak kebaikan Islam ni, sehingga kita begitu jauh dan kita sendiri pun tak apa yakin kehidupan Islam. Itu yang bab yang pertama. Supaya yang pertama sekali kita kena mula belajar menangis kerana Islam ni begitu tinggi, tapi kita tidak menikmati Islam. Budak kecil pun faham apa nikmat madu kan. Boleh bagi madu dia tahu manis. Bagi aiskrim dia pun tahu manis. Jadi kalau madu pun budak kecil boleh rasa nikmat dia. Agama lebih manis daripada madu. Mungkin kita macam bayi baru tak apa faham agama, tapi sepatutnya kita rasa sebab ia satu nikmat, bukan beban. Tu bab yang pertama daripada buku Tangisan Umat Transform Publication. Baik, itu dia buku hasil tulisan Ustaz Abid Liew, buku berjudul Tangisan Umat. Baru sebenarnya kita sentuh bab pertama, banyak lagi yang kita nak sentuh selepas ini. Apapun waktu ini kita istirahat seketika. Jumpa lagi seketika nanti. Jangan lupa dapatkan buku bertajuk Tangisan Umat yang ditulis sendiri oleh Ustaz Abid Liew, yang memberikan gambaran kepada minda kita tentang tangisan umat yang hak. Tangisan umat ini akan mengembalikan kegemilangan Islam dan memantapkan iman dan takwa setiap jiwa daripada umat ini. Dapatkan buku Tangisan Umat dari Ustaz Abid Liew, keluaran Transform Publication. Terima kasih kepada semua pendengar radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Walau di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana memilih saluran IKIM FM sebagai wadah pilihan utama anda. 91.5 di Kuala Lumpur. Dan malam ini masih lagi kita bersama dengan Ustaz Abid Liew. Kita bicara buku Tangisan Umat, tulisan beliau yang diterbitkan oleh Transform Publication. Dan kalau tadi sebenarnya Ustaz dah sentuh bab yang pertama, tangisan kerana dipilih, mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi kalau kita melihat, sebenarnya buku ini ada 34 bab kesemuanya, dan mungkin pada malam ini kita nak bicara separuh daripadanya, dan insya-Allah kita akan sambung perkongsian ini pada minggu hadapan. Dan waktu ini kita nak sambung lagi perbicaraan kita. Saya silakan Ustaz untuk mungkin berkongsi apa lagi sebenarnya intipati yang terkandung di dalam buku ini. Silakan. Antara juga kita nak supaya umat ni, seluruh umat mengenal Allah yang pengampun. Supaya mudah-mudahan orang yang baca buku ni juga, termasuk kita sendiri, kita semua dalam satu hadis beritahu setiap anak Adam buat silap, tapi yang terbaik yang minta ampun. Setiap anak Adam buat silap, yang terbaik yang minta ampun. Mana kita semua tak terlepas pada silap. Tapi sebab tu dia kata satu orang hidup 70 tahun, makan rezeki yang Allah bagi, tempat tinggal kita ada, Allah yang sediakan, pakaian kita ada, Allah yang berikan. 24 jam hidup kita, apa-apa yang kita ada, mungkin ada mak ayah, isteri yang kita cinta, anak-anak, diberikan oleh Allah 24 jam. Orang tak mau ingat Allah, tak nak sebut Allah pun, Allah tetap beri peluang kepada dia untuk dia datang. Sebab tu dalam hadis-hadis saya beritahu, sewaktu orang buat dosa di waktu siang, Allah buka pintu pengampunan di waktu malam. Mana kalau sepanjang siang dia buat dosa sampai maghrib tu, katalah kalau maghrib tu dikira malam, sampai maghrib buat dosa, buat macam-macam dosa yang kita tak sanggup nak sebut teruknya, tapi waktu maghrib tu tiba dia kata, ya Allah, dengan sepenuh hati dia aku bertaubat, minta ampun dengan sungguh-sungguh dan niat tidak ulang dosa dia, dengan penuh penyesalan, Allah sudi untuk maafkan semua dosa-dosa dia. Bukan daripada maghrib tadi, mungkin 55 tahun yang lalu. Ada orang seperti itu. Sebab tu kita nak kenalkan manusia ni Allah yang begitu pengampun. Tapi
malam kita tidak kenal Allah yang banyak buat baik pada kita. Sebab dia kata Allah Rabb, Tuhan kita yang paling banyak buat baik pada kita, lebih daripada siapa-siapa dalam dunia buat baik pada kita. Dia Rabb kita yang pengampun. Dia kata satu orang yang buat dosa 24 jam, dosa penuh antara bumi ke langit, penuh dengan dosa, walaupun macam buih dalam laut. Kita 60 tahun, kadang-kadang orang kahwin 30 tahun. Kita pernah jumpa orang yang kahwin 30 tahun. Mereka suami isteri, satu buat silap, bila orang cerita baik, suami tak boleh terima dah sampai bila-bila. Sama juga kita, berkawan punya sampai 20 tahun baik, tapi satu je silap, kita sampai mati tak boleh dengar pun cerita baik dia. Allah sepanjang hidup buat baik pada kita, dan sebenarnya hidup kita ada yang kita kawal, tapi sekali kita sepanjang hidup langgar dia, lawan dia, engkar pada dia, tak nak mengaku dia Tuhan, ataupun jauh pada perintah, tak nak sujud kepada dia, dahi tak pernah rendahkan kepada Allah. Tapi itu pun sekali dia mula taubat, Allah sudi untuk terima semua taubat dia. Untuk tu kenal ke Allah pengampun daripada semua orang. Cerita dan kenal ke Allah yang begitu baik. 24 jam buat dosa hari ni, esok dia bagi lagi nikmat 24 jam. Esok lawan lagi 24 jam. Esok Allah bagi lagi nikmat 24 jam. Lawan lagi, Allah bagi lagi, lawan lagi, Allah bagi lagi. Dan keadaan tu seolah-olah Allah kata, hei orang yang berzina, bertaubat daripada dosa zina kamu. Hai orang yang buat dosa, bertaubat daripada dosa kamu. Jadi Allah nak kita bertaubat. Sebab tu dalam tu saya cerita juga kisah Wahsy yang sangat teruk. Dalam banyak, ada satu hari beritahu cerita macam mana Wahsy, orang sangat yang pernah bunuh bapa saudara Nabi, dan Nabi sangat sedih sampai sahabat hafal cara jalan Wahsy untuk bunuh dia, untuk menggembirakan hati Nabi. Tahu itu menyedihkan hati Nabi amat. Bila Nabi tengok Nabi sampai begitu marah, dan Allah akhirnya orang yang Allah sayang terus Allah tegur supaya satu nyawa boleh balas dengan satu je. Maksud Nabi rasa nak marah, nak bunuh orang yang terlibat semua sekali, dan Allah beritahu satu nyawa balas dengan satu saja. Tapi Allah suruh Nabi lebih baik maafkan, lebih kurang begitu. Jadi bila baca ni, Nabi terus maafkan saat itu, tengah mayat belum selesai diurus, depan mata tengah bertabur lagi, masa tu Nabi maafkan dia. Jadi walaupun begitu, bila Fatah Mekah, saat Islam dah menang dah, orang jahat ni, orang yang bunuh keluarga kita yang sangat jahat macam Wahsy ni, hamba pula tak ada nilai nak bandingkan dengan Nabi, tapi sahabat semua nak bunuh dia. Nabi hantar sahabat pergi pujuk dia. Ni diriwayatkan cerita sahabat pergi pujuk sampai 3 kali. Pergi, dia kata tak mau, tak pergi, tak mau. Panjang cerita dia, tak nak Allah. Nabi pujuk, kalau kita orang dah melawan ayat Quran, bagi dia kata payah ni, banyak cerita orang ni. Kalau kita paling kurang main sini, kentuk kepala sekali. Tapi Nabi maafkan dia. Sebila dia ucap kalimah syahadah depan Nabi, Wahsy, terus Nabi kata, wahai Wahsy, Allah ampunkan dosa kamu semua sekali seperti bayi yang baru lahir. Jadi kita kena, bila umat ni, tengok umat dengan perasaan supaya mereka datang kepada taubat ni. Dan kita dalam cerita juga kisah-kisah yang benar, ada orang yang sangat jahat, ada pusat pelacuran, ada bunuh orang begitu begini. Dan dia boleh ikut program kat masjid, waktu malam dia mula menangis, dia sangat teruk. Tapi malam tu dia bersiap, masa nak ikut tu dia kesian nak bawa 3 botol arak, pergi kursus agama, nak belajar agama, nak bawa arak. Kalau tak boleh hidup, dia kata. Bawa letak kat tandas, dia degil bawa letak kat tandas, tapi dia terlupa arak. Bila malam nak tahajud, orang masing-masing bangun ni, sembahyang tahajud masing-masing, ramai mula bangun. Sebelum orang lain bangun, ustaz ni satu orang sangat alim, dia paling awal bangun. Tapi hari tu dia dengar orang tadi bangun, orang tu tengah menangis, kata, wahai Allah, kalau aku mati, dengan penuh tangisan macam budak-budak, wahai Allah, kalau aku mati, orang lain dulu haji, puasa boleh tolong dia. Kalau aku mati tak ada apa boleh tolong aku, wahai Allah, kau je yang boleh tolong aku. Dia menangis, wahai Allah, aku ni tak boleh jadi baik dah. Tadi ustaz tu cerita bahawa ada kumpulan Ashabul Kahfi, ada seekor anjing ikut mereka. Wahai Allah, aku tak boleh nak jadi baik. Aku dapat jadi anjing pun tak apa, tapi janji aku dapat bersama dengan orang-orang baik. Dapat jadi anjing pun tak apa. Tengok orang macam ni menangis sepanjang malam, dan esoknya dia bagi cerita keluarga dia teruk sebagainya. Tapi ulama' ni teruskan perjalanan yang jauh lagi. Lepas tu bila balik lepas tahun, jumpa orang tadi ke satu tempat, tengok wajah dia sangat baik. Kata ulama' tadi, dia sekarang antara orang yang banyak telah Islamkan ratusan orang di banyak negara. Masa tu dia cerita tahun 90 ni, dalam cerita lama dah, zaman sekarang tahun 90 ni. Jadi apa jadi? Dia telah, asbab dia, Allah telah hidupkan agama. Banyak orang bukan Islam datang pada Islam. Dengan orang yang ada pusat pelacuran yang sangat, kalau kita kat KL mungkin pusat pelacuran sangat teruk tu begini-begini, tapi dia tutup semua tu dan tanya buat apa sekarang. Dia berniaga, jual gula-gula je. Kata macam mana hidup, rupanya dengan tu keberkatan. Untuk tu kita nak bawa umat ni supaya boleh menangis untuk bertaubat. Dan kita juga nak umat ni supaya menangis kerana kita telah meninggalkan dalam solat, kita tidak lagi menangis. Ali radhiyallahu anhu dengan azan dah menangis, bukan dalam solat, dengan azan menangis. Orang kata Ali, relax lah, azan je, buat apa nak menangis? Ali kata, kamu tahu tak siapa yang menyeru? Allah yang menyeru. Waktu menunaikan amanah,
waktu untuk tunaikan amanah yang langit dan bumi tak sanggup tunaikan, semua makhluk tak sanggup tunaikan. Yang bab keempat, tangisan solat. Sehingga dia kata tak ada, semua makhluk menangis. Jadi dia setiap kali azan mata Ali merah menangis. Allahu Akbar. Setiap kali azan. Kita hari ni solat tak rasa apa-apa dah. Sehingga masa dia Umar sampai masa Ali ni, sampai anak-anak dia pun, Hasan dan Husin kuat menangis. Hasan Husin anak Sayyidina Ali, setiap kali azan muka pucat. Cucu kepada anak kepada Husin, Imam Ali Zainal Abidin bin Husin, dia pun masa dia muka dia pun bila dia azan muka dia pucat. Ni cucu, ni cicit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak yang kemudian pun sama. Saya cerita ni Umar radhiyallahu anhu, anak dia pun sama. Sehingga Umar ni dia masa sembahyang, dia bangun pukul awal, kata Abdullah bin Umar, bangun awal dia menangis dulu. Dah puas menangis, dia kejut anak isteri dia. Bukan sekali, kita mungkin bolehlah sekali kot, dah banyak dosa sekali tu menangis teruk. Dia sepanjang malam menangis, setiap hari. Separuh malam dia menangis. Sebelum subuh dia kejut keluarga. Kata Abdullah bin Umar, sampai aku dengar bapak aku masa subuh, masa dia baca ayat innama ashku basihudni ilallah, kepada Allah aku harapkan kesedihan dan kesusahanku. Dia menangis sehingga Abdullah bin Umar duduk dekat hampir sah belakang lah, dengar bapak dia menangis. Saya tak tahu macam mana boleh dengar menangis. Tak ada mic. Berapa ribu orang, tak tahu mungkin 5 ke 8 ribu orang semayang. Dia boleh dengar kat sah belakang, tak tahu macam dia menangis. Jadi umat ni telah kehilangan tangisan ni. Sehingga untuk tu kita kena mula belajar menangis. Antara bab yang seterusnya juga ialah umat ni kita menangis sebab umat telah meninggalkan tanggungjawab dakwah ni. Umat tidak lagi senilai dakwah ni, sehingga agama ini telah mati. Untuk tu kita kena mula menangis untuk agama. Dengan tangisan, setiap tangisan kita bernilai. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-puan, dengan baca ni dan kita, sebenarnya apa yang saya nak sampaikan adalah supaya seluruh umat ni akan kembali ke gemilangan ni seperti sahabat. Bila kita datang perasaan dan mula menangis tu umat ni, kita berusaha beri tumpuan, fokus kita. Bukan 24 jam menangis, peruntukkan sedikit masa, setengah jam ke sebelum subuh dan menangis depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang nak dibicarakan dalam buku Tangisan Umat hasil tulisan Ustaz Abid Liu yang terbitkan oleh Transform Publication. Mungkin rakan-rakan pendengar nak tahu mana nak dapatkannya dan bagaimana ingin memperolehnya, buku yang kita bicarakan pada malam ini dalam rancangan Duniaku Buku, buku berjudul Tangisan Umat. Kita istirahat seketika, jumpa lagi seketika nanti. Jangan lupa dapatkan buku bertajuk Tangisan Umat yang ditulis sendiri oleh Ustaz Abid Liu yang memberikan gambaran kepada minda kita tentang tangisan umat yang hak. Tangisan umat ini akan mengembalikan kegemilangan Islam dan memantapkan iman dan takwa setiap jiwa daripada umat ini. Dapatkan buku Tangisan Umat dari Ustaz Abid Liu, keluaran Transform Publication. Terima kasih kepada semua pendengar radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia. Pada malam ini kita bicara dalam rancangan Duniaku Buku, buku berjudul Tangisan Umat, tulisan Ustaz Abid Liu. Buku ini diterbitkan oleh Transform Publication dan terima kasih diucapkan juga kepada Transform Publication kerana sudi menaja untuk segmen pada malam ini sebenarnya. Dan juga kita nak teruskan sebenarnya Ustaz perbicaraan kita dalam buku ini. Kalau kita melihat daripada isi kandungnya banyak sebenarnya, tangisan kerana tidak membaca Al-Quran, tangisan ketika bersolat. Tadi Ustaz dah cerita tentang tangisan ketika meninggalkan dakwah, tangisan mengenang diri dan keluarga di akhirat kelak. Banyak sebenarnya berkenaan dengan tangisan. Itulah yang terkandung dalam buku Tangisan Umat. Saya silakan, mungkin ada lagi sesuatu yang ingin Ustaz sampaikan dalam penulisan buku ini. Silakan. Itulah sebenarnya tangisan ni benda yang mahal. Sebab tu dia beritahu satu lagi dalam buku tu, kita cerita tangisan sebab kita mengenangkan nasib ahli keluarga kita di akhirat nanti. Kita kadang-kadang bila tengok mak kita yang kita sayang, cuba kita pandang wajah mak yang kita sayang, kita tak sanggup tengok dia susah. Sama juga mak, cuba tengok anak kita. Kita tak sanggup tengok dia susah. Kalau anak kita demam, katalah kita mak ayah, kita terlupa demam kita. Kalau pun sakit teruk ni, tadi dalam selimut tak boleh nak bangun, tapi dengan anak jatuh ke anak luka, terus bangun, lupa kita punya demam, berlari. Mak pun sama. Sebab tu kita tak sanggup tengok anak kita susah. Tapi
kita menangis sebab kita tidak didik mereka dengan agama dengan sempurna. Tak didik mereka dengan agama dengan sempurna. Sebab tu tak ada mana-mana anak sahabat Nabi jahat, tak ada. Wallah, tak ada mana-mana anak sahabat Nabi yang jadi ahli neraka, tak ada. Jadi orang yang murtad, tak ada seorang pun anak sahabat. Jadi saya terfikir bagaimana Nabi dan sahabat, benarlah kata Nabi, anak macam kain putih yang corak mak ayah dia. Jadi kalau ada apa-apa keburukan berlaku pada anak kita, untuk mak ayah yang mendengar, kita kena rasa ini semua salah kita. Sebagai anak kena dalam perasaan yang lain, tapi mak ayah kena rasa begitu. Sebab tu di akhirat, kalau anak pula kena sayang mak ayah, dia risaukan keadaan mak ayah dia. Sebab tu di akhirat satu orang akan jumpa, dalam hadis beritahu, mak akan jumpa anak dia dan semua akan berjumpa ahli keluarga dia. Dia kata, wahai anak, ingat tak kat mak ni? Mak ni orang yang apa yang kamu nak semua bagi, besarkan kamu, apa kamu nak semua bagi. Hari ni mak cuma nak satu zarah daripada satu pahala kamu. Satu zarah daripada satu pahala kamu. Kata anak dia, kalau itu yang mak minta, dia bukan minta satu pahala, satu zarah daripada satu pahala, sikit daripada satu pahala. Kata anak dia, kalau itu yang mak nak, mak dengan kehidupan mak, saya dengan kehidupan saya. Begitulah suami akan jumpa isterinya, tak kat abang ni yang baik dengan awak, apa awak nak semua abang bagi. Hari ni abang nak satu pahala, maka satu zarah pada satu pahala awak. Kata isteri, abang dengan kehidupan abang, saya dengan kehidupan saya. Sebab apa? Akhirat ni begitu teruk sangat, sehingga ketika tidak ada yang bernilai melainkan iman, Islam, amalan-amalan agama. Sebab tu Abdullah Rawaha sampai dia punya menangis demi agama, sangat teruk, sampai isteri dia pun menangis sekali. Dia pandang isteri, yang kata, sayang kenapa awak menangis? Kata isteri, abang, tak ada sebab lain melainkan sebab abang menangis. Kata suami dia, kenapa kamu menangis? Saya menangis sebab mengenangkan kita di masyar nanti, di akhirat nanti, kita melintas titian sirat, kita berjaya. Tidak, Nabi menangis, doa sambil berdoa, Allahumma hasibna, dekat akhir surah baca, Allahumma hasibna hisaban yasirah, ya Allah hisab aku dengan hisab yang mudah. Nabi orang sempurna pun doa macam ni. Kita tak pernah pun doa, ya Allah hisab aku dengan penghisaban yang mudah. Sebab kita tak begitu risau akhirat ni. Untuk dunia kita terkepit kaki kat pintu, kita menjerit kuat sakit. Orang kita kena apa-apa, kita rasa sedih, sakit bila terkepit apa-apa. Tapi kat akhirat sekali kita terkepit dalam neraka, tak ada peluang untuk kita keluar lagi. Sebab tu ada ulama bila baca ini mesti dia menangis. Wang ta'azu ayyuhan, surah Yasin beritahu, dan berpisahlah kamu pada hari ini orang yang berdosa. Bila baca ini mereka menangis dan menangis. Sebab dia tak tahu, kita orang tanya satu orang, kenapa kamu menangis? Dia kata, saya bukan menangis kerana takut, saya menangis sebab mikir adakah Allah letak saya bersama Nabi dan sahabat. Macam tu dia punya risau. Saya fikir dia menangis mungkin risau isteri anak-anak dia. Tak, dia risau dia termasuk di kalangan Nabi atau sahabat tu pun tidak. Sebab tu kita kena belajar menangis begini. Dan banyak lagi tangis yang lain, melihat remaja, anak muda kita merosakkan hidup dia sedangkan mereka sangat baik, dan kurangnya usaha untuk mengajak mereka. Saya bila mula pergi rumah, kita pelajar kuliah Islam, pergi rumah ada arak, mikir isap ganja. Bila kita ajak, dia tanya kiblat kat mana, dia baru mula solat. Alhamdulillah, tengok mula dia solat, air mata kita mengalir, dan mula ajak dia pergi ke masjid. Sebab tu keadaan kerisauan ni perlu ada dalam diri kita. Kebimbangan orang mukmin yang beri kesan kepada dunia, tangisan orang Islam beri kesan kepada dunia, tangisan Nabi satu waktu dulu yang kita tak nampak tangisan itu, tapi beri kesan sehingga hari ini. Agak-agak macam mana umatnya akan datang, mereka perlukan tangisan lagi. Sebab tu Nabi bila Fatimah minta, wahai Allah, doa, wahai Muhammad, doakan, wahai ayah, doa untuk anak-anak kita. Dia kata, aku simpan doa aku untuk umat aku. Maknanya Nabi simpan doa dia untuk umat dia. Sebenarnya doa Nabi banyak mana pun makbul sebenar-benarnya, tapi disimpan doa untuk umat dia. Untuk tu kita kena belajar menangis juga. Mudah-mudahan Allah pelihara keturunan zuriat kita sampai kiamat, seperti mana Allah beri kita agama, malah Allah beri agama pada umat ni supaya kembali. Masa sangat singkat, banyak kerja kita nak buat supaya setiap umat ni kembali seperti kehidupan Nabi dan sahabat. Untuk tuan-tuan cuba dapatkan buku ni, insya-Allah. Sebenarnya tujuan kita tulis buku ni supaya setiap umat ni mula datang dan perasaan menangis. Saya lihat dengan menangis ni umat ni akan mula berubah. Dengan menangis kita akan dekat pada Allah, dan seluruh manusia akan berubah. Ni tangisan yang sangat mahal. Jadi saya tulis bukan sahaja sebab saya bukan penulis. Banyak orang suruh saya menulis pada dulu lagi, tapi saya bukan penulis. Saya tak pandai menulis, tapi saya cuma tulis ni. Mungkin bukan ayat-ayat buku yang biasa tuan-puan baca, tapi saya harap tuan-puan, Allah bagi faham pada kita semua. Begitu mahal tangisan. Itu kalau tuan-puan nak dapatkan buku ni, boleh hubungi Transform Publication. Boleh hubungi Transform Publication. Dia ada uruskan untuk ke hantar kedai sebenarnya, tapi dalam proses. Tapi kita bagi nombor handphone ni untuk ramai dah nak tempah. Alhamdulillah kita dah itu dalam bulan 12 itu. Awal bulan 12 kita telah keluar 26 bulan 11. Maaf, 26 bulan 11. Buku ni baru keluar daripada kilang. So kita terbit mula-mula itu 5,000. So 5,000 tu dah habis.
So kita terbit yang 10,000 yang kedua. Alhamdulillah, belum boleh iklan kat mana-mana. Masa kursus jual je, ada 1,000 orang semua dapatkan buku ni. Sudah ramai yang dah ada lah, insyaAllah. Boleh tanya pada yang dah beli macam mana kesan mereka baca ni. Mudah-mudahan banyak orang yang bila baca dia, segala puji bagi Allah, minta Allah, dia mula datang sikit perasaan dan berubah sikit perasaan supaya agama ni buat apa pun dengan perasaan, supaya penghayatan, bukan secara zahir saja, dapat sedikit hakikatnya. Yang boleh hubungi kita Transform Publication 013 2900 67.